Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang penuh keberkatan ini dapat sama-sama kita menghadirkan diri di dalam majlis ilmu walaupun kita tak dapat bersua muka secara langsung, tapi dapat kita bertemu secara online untuk meneruskan sesi kuliah duha yang saya ingat ini kali pertama lah. Dah lama dah rasanya tak kuliah di Masjid Ar-Rahmah ni. Jadi insya-Allah kita terus menyambung dalam kitab yang kita bacakan dahulu di masjid berkaitan dengan 30 kisah menarik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada pagi ini seingat saya kita sambung pada kisah yang seterusnya, kisah yang ke-18. Kisah yang ke-18 yang bertajuk membunuh diri termasuk di dalam dosa-dosa besar. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, haddatsani Muhammad bin Rafi', haddatsana Zubairi wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Zubair, haddatsana Syaiban qala sami'tu al-Hasan yaqul inna rajulan mimman kana qablakum kharajat bihi qurhatun falamma adhanhu intaza'a shahman min kinanatihi fanaka'aha falam yarqa ad-damu hatta mata qala rabbukum qad harramtu alaihi al-jannah atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi', telah menceritakan kepada kami Az-Zubairi, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair, telah menceritakan kepada kami Syaiban. Dia berkata, aku mendengar Al-Hasan berkata, sesungguhnya ada seorang lelaki sebelum kamu, dia mengeluarkan nanah. Dan ketika nanah itu menyakitinya, maka dia mencabut anak panah itu daripada tempatnya, lalu dia menggulitinya, lalu darahnya mengalir tanpa henti sehinggalah dia meninggal. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah mengharamkan syurga ke atasnya. Baik, kita nak tengok satu tajuk pada pagi ini ataupun satu kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, dan ada riwayat yang lain yang akan kita tengok nanti. Pertama sekali perlu kita faham bahawa antara dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membilangkan kepada kita di sana ada 7 dosa-dosa besar. 7 dosa-dosa besar yang paling utama. Walaupun di sana ada lagi dosa-dosa besar yang lain, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut antara dosa-dosa besar yang paling besar, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah benda ataupun perkara-perkara yang membinasakan, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disebut sebagai al-muhlikat. Jadi Nabi sebut ada 7 benda perkara yang menyebabkan kalau kita buat benda ni, dia termasuk di dalam dosa besar. Antaranya ialah qatlun nafsil lati harramallah illa bilhaq. Nabi kata, Nabi menyebut membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis ni Nabi sebut tentang termasuk dalam perkara ataupun dosa besar ialah membunuh jiwa. Maksud membunuh jiwa ini kita membunuh orang lain, kita membunuh Muslim. Kalaulah membunuh diri sendiri itu pun dilarang oleh agama, bahkan termasuk juga di dalam dosa besar yang akan kita bincangkan ini. Begitu juga dengan kita membunuh individu yang lain, Muslim yang lain, juga termasuk di dalam dosa-dosa besar.
yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok sikit beberapa ayat Quran yang menceritakan ataupun menjelaskan kepada kita tentang bunuh diri. Hari ini mungkin ada orang yang hidup dalam keadaan tekanan, stres dan sebagainya. Subhanallah. 2 minggu lepas, bila saya balik kampung, ziarah mak saya bawa mak pergi ke klinik, jumpa doktor. Sampai giliran saya nak bawa mak jumpa doktor ni, saya kenal lama dah doktor ni. Doktor pun ceritalah, ada sebelum saya masuk ni, ada satu cikgu, bukan cikgu, dia ni guru besar. Maksudnya orang yang berpelajaran, orang yang ada ilmu. Dia cerita apa? Sampai satu tahap, dia cerita, bagi tahu kepada doktor ni, tak tahulah dia stres, tekanan dan sebagainya. Sampai satu tahap dia kata dia nak bunuh diri. Subhanallah. Bayangkan, ini guru besar, orang yang berpelajaran, orang yang mengaji maksudnya, ada ilmu pun, yang orang yang biasa-biasa, yang tak mengaji dan sebagainya. Bagaimana kita nak, Allahumma shalli selamatkan diri kita ataupun nak mengawal emosi nafsu kita daripada terjerumus di dalam benda-benda ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita stres, mungkin ada yang hilang kerjanya, ada yang macam-macam lah. Hari ni ada orang yang ke pagi makan pagi. Ada orang yang dapat hari ni kerja dia RM50, RM50 untuk makan untuk hari ni saja, untuk anak bini dia, untuk keluarga dia nak bagi makan. Esok cari lain. Subhanallah. Sebab itu kita perlu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita diuji oleh Allah Taala, kita rasa kita susah, namun di sana ada sahabat-sahabat, rakan-rakan kita yang lebih susah, yang tak cukup makannya, yang kes pagi makan pagi, kes petang makan petang. Kita walaupun PKP ni barang dalam peti penuh kita, subhanallah, kan, makanan kita banyak, beras kita banyak, makanan kita mewah, pun kita kadang-kadang kita lupa untuk nak ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila nak mengawal emosi stres kita tadi, kita mesti kembali kepada agama. Bukan ikut kepada nafsu kita. Kita mesti kembali kepada Al-Quran. Kita mesti kembali kepada sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi peringatan, motivasi kepada kita bagaimana untuk kita nak mengawal nafsu, mengawal stres kita. Kerana mereka yang gagal untuk mengawal emosi dan stres ini kebarangkalian sehingga maka terjerumus di dalam melakukan benda perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah bunuh diri ini, termasuk di antara sebesar-besar dosa. Dia dosa besar, tapi dia ada sebesar-besar dosa. Dia termasuk di dalam dosa-dosa yang paling besar. Quran sebut apa kepada kita dalam surah An-Nisa? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Ini ada dalilnya. Ada nasnya daripada Al-Quran. Quran kata wala taqtulu anfusakum, maknanya janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Diri kita, anfusakum makna diri kamu. Quran melarang untuk kita membunuh-bunuhan sesama sendiri. Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengasihi kamu. Bila kita buat perbuatan tersebut, Quran kata waman yaf'al dzalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan kata Allah, sesiapa yang berbuat demikian dengan tujuan untuk menceroboh dan melakukan kezaliman, maka kami akan masukkannya ke dalam api neraka, dan balasan sedemikian adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni tiada siapa pun yang dapat menghalang apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Baik. Dalam ayat yang lain juga kita lihat dalam surah Al-Furqan, bila mana Allah Taala menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri awsaful mu'minin ataupun awsaful ibadur rahman, sifat-sifat ataupun ciri-ciri hamba-hambanya yang
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri hamba Allah ini Quran kata walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Quran kata mereka juga ialah yakni golongan ibadur rahman ini mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Syiriklah. Syirik. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya. Di sana ada hukuman bunuh yang dibenarkan seperti mana Allah SWT pelaksanaan hukum hudud, qisas itu yang dengan cara yang benar, dengan cara yang hak itu dibenarkan. Tapi saja-saja nak pergi bunuh tak boleh. Bahkan dilarang oleh agama. Dan Quran kata kecuali dengan hak, yakni yang dibenarkan oleh syarak, yang kita sebutkan tadi. Serta tidak berzina, sesiapa yang melakukan yang demikian akan mendapat balasan dosanya. Dia akan dapat balasan dosanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berbalik kepada hadis yang kita bacakan tadi, ada dalam riwayat yang lain disebutkan daripada Jundub bin Abdullah daripada Nabi SAW, dia kata kana mimman kana qablaku rajulun bihi jurhun fajazi'a fa'akhadha sikinan fahazza biha yadahu fama raqa'a ad-damu hatta mata qala Allah ta'ala badarani 'abdi bi nafsihi haramtu 'alaihi al-jannah. Nabi cerita kepada kita, dulu ni ada satu orang lelaki yang hidup sebelum daripada kamu. Umat sebelum kita lah, yang sebelum daripada kamu. Nabi cerita, rajulun bihi jurhun. Lelaki ni, dia cedera. Dia mengalami kecederaan, maknanya ada luka. Jurhun, dia cedera dan dia luka. Fajazi'a. Dan Nabi kata dia tidak mampu untuk menahan kesakitan tersebut. Bila dia cedera, dia luka, dia tak mampu untuk menahan kesakitan tadi, sakit sangat-sangat. Nabi kata fa'akhadha sikinan, maka dia pun ambil sebilah pisau. Dia ambil pisau, dia buat apa? Fahazza biha yadahu. Sakit sangat, luka, kecederaan dia tadi, dia tak mampu nak tahan, dia ambil pisau. Nabi kata fahazza biha yadahu, dia ambil pisau dan kemudian dia memotong tangan. Dah tak tahan sangat, dia ambil pisau, potong tangan dia tadi. Bila dah potong tangan, apa berlaku? Fama raqa'a ad-damu hatta mata. Darah ni mengalir. Bila dah dia potong tangan dia, darah ni mengalir. Terus mengalir. Sehinggalah kata Nabi SAW, sehinggalah dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia dengan sebab perbuatan dia sendiri. Barangkali kalau dia tahan ataupun dia pergi berubat dan sebagainya, mungkin tak sampai satu tahap dia nak bunuh diri ataupun memudaratkan dirinya. Tadi dia sengaja, bila dia tak tahan sakit, dia potong tangan, darah terus mengalir sehinggalah dia meninggal dunia. Allah Ta'ala sebut, Nabi kata, qala Allah Ta'ala badarani 'abdi bi nafsihi. Hamba-Ku telah mendahulukan aku, telah mendahulukanku dengan nyawanya. Maka kata Allah, aku haram baginya syurga. Ini juga hadis sahih. Baik. Jadi bila dia ada luka tadi, dia potong tangan, ataupun dalam riwayat yang lain juga disebut dia potong Allahumma salli alaihi urat nadi tangan dia tadi. Lalu darah tadi terus mengalir tanpa henti sehinggalah dia mati. Maka Nabi kita Allah Ta'ala sebut, inni haramtu alaihil jannah. Sesungguhnya aku telah mengharamkan baginya syurga. Baik, nanti kita akan tengok pula, adakah Allahumma salli ala Muhammad bila disebutkan berkaitan dengan dia tak masuk syurga ni selama-lamanya, ataupun dia masuk dalam api neraka, dibakarkan dosa-dosa kesalahan, kemudian dia akan dimasukkan semula ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan tengok.
Baik. Dan kemudian ada hadis yang lain. Saya bawa beberapa hadis Nabi SAW sebagai untuk menjelaskan kepada kita tentang bunuh diri ini termasuk di dalam dosa besar. Itu nak bagi tahu. Dalam hadis yang juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kata, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bisummin fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, siapa-siapa yang bunuh diri dengan apa? Dengan besi. Dia bunuh diri dia dengan besi, Nabi kata, fahadidatuhu fi yadihi, maka besi tersebut akan berada di tangannya. Yatawajja'u biha fi batnih. Nabi kata besi tersebut berada di tangannya sambil merobek-robek perutnya di dalam api neraka jahanam, dalam keadaan kekal abadi, yakni tempoh yang lama di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata, wa man qatala nafsahu bisummin. Tadi kalau dia bunuh diri dia dengan besi, apa yang berasaskan besi. Siapa-siapa yang bunuh dirinya, Nabi kata bisummin, dengan meminum racun. Nampak tak? Ada orang terjun bangunan, ada orang tikam, ada orang tembak diri sendiri, ada orang bunuh diri dengan cara minum racun. Macam-macam. Nabi kata siapa yang membunuh dirinya dengan meminum racun, fasummuhu fi yadihi, maka racun tersebut, Nabi kata, maka dia akan memegang racun dengan tangannya. Sambil Nabi kata, yatahassahu fi nari jahannam. Sehinggalah Allahumma shalli alaihi, bila dia bunuh diri dengan racun, minum racun, dia pegang racun tadi dengan tangan sambil dia menghirup racun tersebut. Nabi kata sambil dia hirup racun tersebut dalam keadaan khalidan mukhalladan fiha abada, dalam keadaan kekal abadi, tempoh yang lama di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua hadis sahih. Hadis sahih yang menjelaskan kepada kita tentang pengharaman ataupun larangan daripada melakukan perbuatan qatlun nafs, membunuh jiwa, diri sendiri termasuk. Jadi ada satu orang lelaki yang bila mana dia tak mampu untuk menahan kesakitan, sakit dia akibat kecederaan lah, bila dulu pergi perang, pergi berjihad, mungkin kena tombak, kena anak panah, tapi tak mati. Dia sakit, tak dapat menahan kesakitan tersebut, alang-alang duk tahan sakit, bunuh, bagi mati terus, dia kata. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Jadi bila dia tak mampu untuk menahan kesakitan akibat kecederaan di dalam peperangan, maka dia pun bunuh diri. Dengan mata pedang, dia ambil pedang dia pun bunuh diri dia sendiri. Nabi kata apa? Tengok ni, Nabi kata ni. Nabi kata, huwa min ahli nar. Dia termasuk daripada di kalangan penghuni api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Pi perang berjihad elok dah. Dan kita tak tahu macam mana kesudahan dia. Rupa-rupanya bila orang lain mengharapkan syahid, tiba-tiba Nabi kata huwa min ahli nar. Dia ni yang mati, tapi dengan sebab dia bunuh diri dia sendiri, dia termasuk di kalangan penghuni api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dan Nabi kata, la'anul mu'mini ka qatlih, wa man khazafa mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatilih, wa man qatala nafsahu bi syai'in 'adzabahu Allahu bihi yaumal qiyamah. Nabi kata dosa melaknat. La'nul mu'min ka qatlihi. Satu orang mukmin, satu orang bila dia melaknat satu orang mukmin, dosa melaknat satu orang mukmin ni, Nabi kata ka qatlihi, sama seperti dosa membunuhnya. Itu berat dosa laknat ni. Nabi kata sama seperti mana dosa kita membunuhnya. Ini hadis sahih.
Ada sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Nabi kata dosa orang yang melaknat satu orang mukmin sama seperti dosa membunuhnya. Wa man qazafa mu'minan bikufrin fahuwa kaqatilih. Dan siapa-siapa yang menuduh satu orang mukmin itu, mukmin ini kafir, tuduh dia ni mukmin, kita tuduh dia ni kafir, fahuwa kaqatilih, Nabi kata, maka sama juga seolah-olah dia telah membunuhnya. Dan siapa-siapa yang membunuh dirinya menggunakan sesuatu, ini dia punya point dia nak sebut. Nabi kata siapa-siapa yang membunuh dirinya bisyai'in, dengan sesuatu, dengan apa benda lah, bisyai'in dengan sesuatu benda, azzabahu Allahu akan melaknat dan mengazabkan dia pada hari kiamat. Ini antara hadis-hadis yang dapat kita lihat bagaimana di sana agama menegaskan kepada kita ataupun larangan kepada kita di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ia termasuk di dalam minal kabair yang Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dosa-dosa besar ada 7. Ijtanibu sab'al mubiqat. Tapi dalam kitab, kalau tuan-tuan semua boleh tengok, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, dia menyenaraikan kepada kita di sana ada 76. Banyak dosa besar ni. Bukan 7 saja hak Nabi sebut tu, ialah hak dia punya hak paling besar. Ada lagi dosa-dosa besar yang lain. Imam Az-Zahabi senaraikan kepada kita di sana ada 76 dosa-dosa besar. Tuan-tuan boleh tengok kitab ni bagus. Ini kitab yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ini kitab ni, ini keluaran Telaga Biru. Ini pun sangat bagus. Kitab ni kita boleh tengok. Kita boleh belilah. Sangat bagus. Dia ada dia punya siri-siri kitab. Kitab turas. Dia ada 1, 2, 3 macam-macam lah. Bagus kitab ni untuk kita sama-sama tengoklah apa yang dimaksudkan dengan dosa-dosa besar yang banyak tadi. Dosa-dosa besar yang banyak. Baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kemudian antara ibrah dan pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi, bila mana dia sakit, dia tak tahan sakit tadi, dia pun Allahumma shalli ala Muhammad, dia cabut anak panah tadi daripada tempat panahan tadi, dia kena anak panah tadi sebab dia sakit, dia tak tahan. Bila dah cabut, mungkin barangkali Allahumma shalli ala Muhammad, darah keluar mengalir begitu banyak tanpa henti sehingga menyebabkan akhirnya dia meninggal dunia. Maka perbuatan ini dilarang kerana ia termasuk di dalam dosa-dosa besar. Hari ini saya sebut tadi ramai orang yang tekanan, stres. Jadi kita kena Allahumma Muhammad, pujuk hati kita, rawat diri kita, jiwa kita, pertama sekali dengan membaca Al-Quran. Tidak ada benda perkara yang dapat menenangkan jiwa dan fikiran kita, melainkan dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu-satu cara untuk menenangkan jiwa kita, menghilangkan tekanan kita, stres kita. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala itu hati-hati akan jadi tenang. Jadi banyak cara dah ingat Allah dengan kita berzikir masalah. Kita istighfar. Istighfar ini pun sangat hebat, subhanallah. Siapa-siapa yang berada di dalam kesusahan, siapa-siapa yang berada dalam kesusahan, yang ditimpa ujian musibah, perbanyakkan istighfar pada Allah. Siapa-siapa yang ingin rezekinya dilimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang ingin kehidupan dia dipermudahkan, mendapat ketenangan dan kebahagiaan
oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyakkanlah istighfar. Istighfar ni merupakan sumber rezeki kepada kita. Bila kita ada masalah, kita istighfar pada Allah. Mungkin kerana dengan sebab dosa-dosa kita tadi, Allah Subhanahu wa taala menahan rezeki kita. Rezeki dah ada dah tetap dah di kepada kita, dan nak sampai tiba-tiba dengan perbuatan-perbuatan dosa maksiat kita tadi rupanya menjadi penghalang rezeki nak sampai kepada kita. Tiba-tiba ada benda yang kita buat menyebabkan rezeki kita tak sampai-sampai. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita di kalau nak ikut doa minta macam-macam lah, kan? Tak boleh sebut Arab pun, disebut dalam bahasa Melayu. Doa minta macam-macam pada Allah. Kita sangka kita minta semua dia tadi, apa hak kita minta Allah Ta'ala makbulkan. Ada kala Allah Ta'ala tahan, ada Allah Ta'ala bagi, kemudian Allah Ta'ala lewatkan. Ada yang Allah Ta'ala tangguhkan, beri di akhirat. Tapi yang penting bila satu orang dia berdoa sungguh-sungguh pada Allah, Allah Ta'ala akan beri. Allah Subhanahu wa taala akan beri. Apa saja yang kita minta doa pada Allah Subhanahu wa taala, kerana doa ini merupakan senjata kepada kita. Dan dia juga akan merawat kesengsaraan, kesedihan kita bila kita mengadu pada Allah. Hari ini orang banyak mengadu pada makhluk. Orang banyak mengadu pada makhluk. Ada masalah cerita dalam Facebook. Ada masalah cerita kepada manusia, tapi tak cerita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluk. Kita mengadu kepada manusia, manusia nak boleh tolong apa pada kita? Kalau dia boleh tolong pun tak kekal lama. Kalau kata dia kaya, dia boleh tolong kita waktu dia kaya, dia boleh tolong kita. Tapi waktu dia susah, dia dah tak mampu nak tolong kita. Tapi bila kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ni Al-Ghani. Tuhan ni Allah Maha Kaya. Tuhan ni Allah Maha Kaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang kita perlu, tapi bukan apa yang kita inginkan. Kalau ikut hak kita ingin, nak ni macam-macam tidak. Doa nak tambah, nak rumah besar, hak lelaki nak nikah baru, nak hak perempuan nak minta doa, nak gelang mah, nak rantai mah, semua dia minta ni. Kalau nak cerita apa hak nak ni, keinginan kita ni macam-macam lah, apa hak kita nak. Tapi Allah Ta'ala bagi apa yang kita perlu. Mungkin hamba ni, kalau Allah Ta'ala bagi dia kaya, dia senang, lupa diri pada Allah. Tak datang masjid, dah tak sembahyang, tak ada masa nak baca Quran, tak ada masa nak duduk dalam majlis ilmu. Sebab apa? Sebab dah biasa dengan kesenangan, kemewahan. Takut kemewahan itu melalaikan dia daripada Allah. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pun apa yang Allah Ta'ala takdirkan pada kita hari ini, syukur Alhamdulillah. Kalau nak dibandingkan dengan nikmat kurnia Tuhan yang begitu banyak kepada kita, yalah ujian COVID ni ujian lah. Tapi kalau nak dibandingkan dengan nikmat yang kita telah kecapi berpuluh tahun sehingga hari ini, kita dah ada rumah, kita ada kenderaan sendiri, kita semua kita ada. Subhanallah. Nampak tak? Allah Ta'ala uji kita sikit. Jadi ujian ini nak mengajak kita untuk kembali pada Allah. Mungkin sebelum ni kita banyak lalai, kita banyak leka, tapi dengan ujian ini kita banyak menginsafi diri, kita muhasabah, ya Allah, banyak yang dosa aku ya Allah, yang sehingga menyebabkan engkau turunkan bala ujian ini kepada kami ya Allah, dengan sebab dosa-dosa kita, bukan sebab apa, dengan sebab dosa kita sendiri. Maka ujian ini datang untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Kita tengok di sudut ni yang baik, ada hikmahnya. Kita tak tahu hikmah ini, tapi entah berapa ramai di kalangan manusia yang dengan ujian ini Allah Ta'ala ampun dosa dia. Entah berapa ramai di kalangan manusia yang dengan ujian ini dia mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah berapa ramai di kalangan manusia, di kalangan hamba-hambanya yang diuji, dia mendapat kebaikan yang banyak hanya kerana ujian ini mengangkat darjat kedudukan satu orang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah,
Allah Subhanahu wa taala bila sayang kepada hamba-hambanya, Allah Taala akan uji kita. May yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji dia. Angkat ujian ini tanda Allah Taala sayang. Tanda Allah Taala sayang kepada kita. Bila dapat nikmat, syukur pada Allah. Bila diuji, sabar. Inilah orang beriman. Kita tak mengeluh, ya Allah, kenapalah aku yang diuji olehmu, ya Allah, kenapalah aku, kenapa bukan orang lain, kenapa bukan kawan-kawan aku, kenapa aku yang kena? Jangan banyak kenapa sangat. Jangan banyak kita persoalkan persoalan ini. Jadi kita terimanya dengan hati yang terbuka. Adanya rahmat dan hikmah yang kita sendiri tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui di sebalik hikmah ada dalam sesuatu ujian. Baik, muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk melakukan perbuatan yang menjerumuskan kita di dalam dosa-dosa besar, minal kabair. Si agama ni punya sayang kepada kita. Apa sahaja cara jalan yang boleh membawa kepada mudarat, yang boleh membawa kepada hukumnya adalah haram, agama sekat daripada awal lagi. Faham tak? Apa sahaja yang boleh membawa kepada kemudaratan, boleh membawa kepada kemaksiatan, boleh membawa kepada hukum yang haram, maka agama akan sekat daripada awal. Agama akan sekat daripada awal. Manusia ni Allah Ta'ala beri akal. Maka dengan akal fikiran inilah dia dapat berfikir dengan waras. Itu beza kita dengan haiwan ataupun binatang. Binatang dia ada otak tapi dia tidak ada akal. Kita ada otak tapi dalam masa yang sama kita ada akal. Akal ni boleh berfikir. Sebab tu orang yang minum arak juga termasuk di dalam dosa besar. Kerana dia boleh menghilangkan akal yang waras kita, fikiran kita boleh merosakkan fikiran, sebab itu dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan percayalah, apa sahaja yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kebaikan kepada kita. Percayalah. Kerana dengan arak itu sendiri sebagai contoh kita lihat, dan dia juga termasuk dalam dosa besar. Arak itu pertama, sebab itu arak disebut sebagai ummul fahishah. Apa ummul fahishah? Ibu bagi segala benda-benda yang tak elok, benda-benda jahat. Berpunca daripada minum arak. Dia minum arak, mabuk. Bila dah mabuk apa semua ni, fikiran dia tak waras. Punca ni nak cerita punca minum arak tadi. Dia kata ibu segala kemaksiatan, kejahatan. Dia minum arak. Bila dia mabuk, dia pergi berzina dengan satu orang perempuan. Dah bila dia takut, tak sedar diri apa semua, dia pergi bunuh pula. Nampak tak? Punca daripada minum arak tadi. Melakukan dosa besar yang lain pula. Melakukan zina. Dan juga melakukan pembunuhan. Berapa dosa besar yang dia buat? 3 dosa besar. Berpunca daripada dosa besar yang pertama tadi lah. Minum arak tadi. Sebab itu agama larang. Tak boleh minum. Walaupun nama dia apalah, tak nama arak ke apa-apa, boleh bawa mabuk, maka hukum dia tak haram dan dilarang. Dilarang oleh agama kepada kita. Baik. Kemudian, Allahumma salli ala Muhammad. Antara ibrah dan juga pengajaran daripada hadis Nabi SAW yang kita bacakan ini juga ialah, siapa sahaja yang bunuh diri sendiri, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala syurga buatnya. Berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi, diharamkan syurga baginya. Hal ini kenapa? Kerana dia kata manusia bukanlah miliknya sendiri, tetapi kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila
ada berita kematian, kita sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni datang daripada Allah. Maksudnya kita ni milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Sebab tu ucapan inna lillahi ini Quran sebut. Bila Quran kata wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar, berita gembira kepada orang yang sabar. Subhanallah. Orang yang sabar ini sangat hebat. Walaupun kadang sabar ini mudah untuk sebut dengan lisan kita, dengan mulut kita. Kita sebut sabar, orang lain diuji, kita kata sabar banyak-banyak. Dah buat apa? Kita boleh sebut sabar tadi, tapi kalau kita duduk di tempat ujian tadi, kita akan lebih memahami, mengerti makna pengertian sabar yang sebenar ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran kata wa basyiris sabirin, berikanlah kabar, berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar ni? Quran kata allazina idza asabatuhum musibah. Ini orang sabar. Orang yang sabar bila mana dia ditimpa ujian, musibah, qalu, maka akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang diajarkan oleh agama. Tak semesti menunggu kabar kematian baru kita ucap inna lillah. Apa sih musibah? Kawan kita kemelangan, walaupun tak mati, musibah yang menimpa dia. Ujian, rumah dia runtuh, banjir dan sebagainya. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kata, kenapa sebut inna lillah? Dia tak mati lagi tu. Kenapa sebut inna lillah? Tak perlu untuk mati baru sebut inna lillah. Quran kata, bila mana ditimpa musibah, maka orang beriman, orang bersabar, dia akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang ketiga, antara ibrah dan pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia kata mengapa agaknya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang itu daripada melakukan perbuatan ataupun membunuh dirinya sendiri. Dia kata sebenarnya menghalalkan bunuh diri sendiri sama seperti mana menghalalkan arak. Itu kalau kita nak kiaskan macam tu. Arak tadi haram lah. Arak tu haram lah. Bila mana kita kata arak ni halal, boleh minum, itu juga termasuk di dalam dosa besar. Makna menghalalkan benda perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Baik. Jadi sebab itu kena bezalah di antara dosa syirik, dosa-dosa besar ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dosa dan juga kufur. Itu semua ada beza. Satu orang, dia minum arak. Adakah dia kafir? Dia tak kafir. Satu orang berzina, adakah dia jatuh kafir? Tak. Dia tak kafir, tapi dia berdosa. Satu orang mukmin yang melakukan perbuatan dosa besar, dia termasuk di dalam kalangan orang-orang yang berdosa, tapi dia tak kafir. Bila dia kafir? Dia kafir ni bila dia kata arak ni halal, waktu tu jatuh kafir. Zina ni halal, riba ni halal. Dia menghalalkan benda perkara yang Allah Ta'ala haramkan, ketika itu jatuh kafir. Dia kata arak tak ada masalah, halal. Waktu jatuh kafir. Kerana dia telah menghalalkan perkara yang dinaskan haram oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh agama kita. Maka ketika itu jadi kafir. Baik. Jadi sama dengan bunuh diri tadi. Sama dengan bunuh diri tadi. Jadi bila kita kata membolehkan, menghalalkan bunuh diri, sama juga seperti mana kita menghalalkan, kita kata arak itu adalah halal. Jadi tak boleh. Maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan kekal di dalam api neraka. Sekiranya dia ni memang orang yang kafir, dengan membunuh diri dia tadi akan menambahkan lagi kekufuran.
Hak kafir lagi tak ada apa lah. Hang dah kafir dah. Pergi bunuh diri pula. Tak ada apa lah. Baik. Kemudian seterusnya. Yang keempat. Antara pengajaran ibrah daripada hadis Nabi SAW ini juga di kalangan para ulama. Di kalangan para ulama berbeza pendapat. Ini saya sebutkan di awal tadi. Ulama berbeza pendapat berkaitan dengan satu orang mukmin yang bunuh diri. Bila mana dia kekal berada di dalam api neraka Allah Ta'ala dan tidak akan masuk syurga. Dalam hal ini, tersebut diharamkan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada hadis yang lain kalau kita lihat, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Orang mukmin meminta untuk menyelamatkan saudaranya seiman, seugama, mereka yang berada di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan doa. Ada hadis Nabi cerita kepada kita tentang orang yang beriman ni, orang yang baik, mereka berdoa minta Allah Ta'ala selamatkan saudara mereka yang seugama, yang berada di dalam api neraka. Mereka doa apa? Mereka kata, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Baik. Maka doa apa? Wahai Tuhan kami, ikhwanuna, sahabat-sahabat, rakan-rakan kami ni, kanu yusalluna ma'ana, mereka dulu pun sembahyang sama dengan kami. Mereka sembahyang dengan kami, wa yasumuna ma'ana, dan juga mereka berpuasa dengan kami. Wa ya'maluna ma'ana, dan juga mereka beramal bersama dengan kami. Apa kata Allah? Fa yaqulullah subhanahu wa ta'ala, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fa akhrijuh wa yuharrimullahu suwarahum 'ala an-nari fayatunahum wa ba'dhum qad ghaba fi an-nar ila qadamihi wa ila ansafi saqaihi fayukhrijuna man 'arafu. Baik. Jadi bila orang beriman, bila mereka doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cerita untuk selamatkan, keluarkan saudara-saudara mereka yang seiman, yang seagama. Maka kata saudara-saudara kami dulu ni mereka sembahyang sama dengan kami, mereka pun puasa, mereka pun beramal bersama dengan kami. Maka Allah Ta'ala sebut, idhabu, pergilah kamu, pergilah segera, yakni ke neraka. Faman wajadtum fi qalbihi, pergilah kamu segera, keluarkanlah dari neraka, kata Allah, orang yang di dalam hatinya fi qalbihi mithqala dinarin, kalau dalam hatinya ada iman seberat 1 dinar, ada iman seberat 1 dinar, fa akhrijuh, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka keluarkanlah dia daripada api neraka. Dia masuk neraka dah, orang beriman. Orang beriman, kalau dia ada buat dosa, maksiat, dia masuk neraka. Masuk neraka, dibakarkan dosa-dosa dia tadi semua, kemudian dah selesai, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila ada yang dah masuk dalam api neraka ni, bila sahabat-sahabat maka lihat di kalangan ahli syurga lah. Kalangan ahli syurga. Jadi Quran kata, Allah Ta'ala sebut siapa-siapa yang ada di dalam hatinya iman mithqala dinarin, sebesar 1 dirham ataupun seberat 1 dinar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa yuharrimullah, maka keluarkanlah dia daripada api neraka. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengharamkan api neraka membakar wajah mereka. Muka mereka, api neraka tak boleh sentuh. Ini diharamkan. Muka mereka diselamatkan, dipelihara. Fayatunahum wa ba'dhum qad ghaba fi an-nar. Dan Nabi kata dalam hadis ni, maka datang kepada saudara-saudara mereka di dalam api neraka pada masa itu, ada yang telah terbakar sehingga
telapak kaki. Dah terbakar sehingga telapak kaki pun di neraka. Dan Nabi kita ada juga yang terbakar sehingga pertengahan dua betis. Sehingga pertengahan dua betis. Saudara seiman mengeluarkan saudara-saudaranya yang mereka kenali di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dosa macam mana pun, selagi mana kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, ada iman dalam hati dia, dalam hadis yang disebut sebesar zarah, hadis yang disebut seberat 1 dinar, dia dikeluarkan daripada neraka, masuk syurga. Maknanya selagi tidak melakukan perbuatan syirik, dia masuk syurga. Syirik, dosa yang menyebabkan satu orang hamba itu akan kekal berada di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang selama-lamanya tak keluar. Allahu akbar. Tuan-tuan bayangkan syurga ni tempat nikmat. Setiap hari bertambah nikmat, seronok duduk dalam syurga. Kalau kata duduk dalam syurga selama-lamanya, Allahu Akbar, selama-lamanya ni lama mana? Tak ada kesudahan. Itulah syurga. Begitu juga mereka yang berada di dalam api neraka selama-lamanya setiap hari dibakar. Allah baikkan selama-lamanya, subhanallah. Jadi tempat kembali manusia esok, kampung kita di akhirat dua je. Kampung kita di akhirat ada dua. Sama ada kita selamat atas dunia, selamat di akhirat nanti kita akan balik ke kampung kita, balik ke syurga lah. Sebab apa? Sebab apa kata kampung kita syurga? Sebab asal kita ni memang daripada syurga. Nabi Adam AS berasal daripada dalam syurga. Allah Ta'ala ciptakannya di dalam syurga. Jadi kalau bukan tempat kembali kita syurga, ke mana kita nak balik? Memang tempat kembali kita syurga. Nabi Adam AS berasal dari syurga. Jadi kita nak balik, kampung kita juga kita nak balik ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sana adanya neraka. Adanya neraka. Jadi soal neraka memang ketetapan yang takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sendiri yang menentukan perjalanan tadi macam mana. Kehidupan kita atas dunia. Nak tengok bagaimana selamat perjalanan kita esok di akhirat. Tengoklah hari ni macam mana perjalanan hidup kita atas dunia. Orang semayang, kita semayang tak? Orang tutup aurat, kita tutup aurat ke tak? Agama suruh kita tutup aurat, kita tak tutup aurat. Kan? Apa yang Allah Ta'ala suruh kita tinggal. Apa yang Allah Ta'ala larang kita buat. Macam mana kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Amalan kita. Sebab itu kalau daripada usia waktu muda ni memang jenis malas nak ibadat, kita bimbang takut sampai ke tua ni memang malas nak buat ibadat. Lepas tu kena mula daripada sekarang. Kalau kata waktu muda, lazimi sembahyang, baca Quran, mudah-mudahan dengan amalan kita waktu muda ni terbawa-bawa sampai ke tua. Jangan tunggu usia 60 baru nak sembahyang. Jangan tunggu usia 60 tahun baru nak bertaubat pada Allah. Jangan tunggu usia 60 tahun baru nak muda baca Al-Quran. Walaupun boleh, tapi takut kita tak sempat sampai ke usia 60 tahun. Itu pun kalau Allah Ta'ala panjang usia umur kita sampai 60 tahun. Kita kata dia nak bertaubat, tunggu nantilah, tua-tua nanti taubatlah. Lah ni sonok-sonok dulu. Jangan. Jangan. Jadi hidup kita ni ada matlamat. Hidup kita ada matlamat. Hidup kita ada matlamat. Sebab itu kita kena jelas kenapa kita diciptakan, kenapa kita berada atas dunia. Dah duduk atas dunia ni nak buat apa? Lepas ni kita nak pergi mana? Ini persoalan-persoalan yang perlu kita jawab. Yang perlu kita jawab. Sekarang kita berada di alam dunia. Manusia bermula daripada alam 5 alam rahim. Allah SWT alam roh. Yang pertama alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam barzakh. Dan yang kelima alam akhirat. Sekarang kita berada di alam dunia. Dua alam ni kita dah lalui dah. Alam roh, alam rahim. Sekarang alam dunia. Yang dah mati, yang akan mati,
semua akan berpindah pergi ke alam yang disebut sebagai alam barzakh, ataupun sinonimnya kita sebut alam kubur. Ya. Semua akan pergi, semua akan melalui proses perjalanan kehidupan. Dan alam yang kelima adalah yang disebut sebagai alam akhirat. Sahabat-sahabat, rakan-rakan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kelima antara ibrah dan pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia kata membunuh diri itu hukumnya adalah haram. Ini jelas berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Hukumnya adalah haram. Sungguh pun begitu, dia kata, membunuh orang lain lebih diharamkan lagi daripada membunuh diri sendiri. Tu. Bunuh diri sendiri itu diharam dah. Dilarang. Bunuh orang lain lagilah sangat-sangat dilarang. Itu makna. Lagi tak boleh lah. Cerita bunuh ni pun tak boleh. Diri sendiri tak boleh. Nak bunuh orang lain pun dilarang dan tak boleh. Yang keenam, yang terakhir daripada ibrah dan pengajaran daripada kisah hadis yang kita bacakan pada pagi ini, yang terakhirnya ialah kelebihan bersabar. Kelebihan bersabar dan tidak berputus asa dengan penyakit yang menimpa dirinya. Yang kadang-kadang kita bimbang, kadang kalau dia cepat putus asa, kita sebutkan tadi, hingga menyebabkan dia melakukan perbuatan-perbuatan mungkar yang lebih besar. Contoh nak bunuh diri tadi lah, bila dia tak bersabar, putus asa. Orang yang berputus asa ini bukan orang yang beriman. Kerana ciri-ciri orang yang beriman, dia tidak akan berputus asa. Sifat berputus asa ini adalah sifat orang-orang yang kafir. Kita orang yang beriman tidak boleh cepat untuk kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Taala sebut di dalam surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan kami pasti, kata Allah, lanabluwannakum. Lanabluwannakum. Kalau kita mengaji bahasa Arab, asalnya kalau di sini ada huruf taukid, lam dan juga nun. Asalnya nablukum saja. Kalau nablukum, kami uji kamu. Tapi bila tambah lam, tambah pula huruf nun, walanabluwannakum, ada nun taukid tambah pula, makna Quran nak bagi terbenda ni sungguh-sungguh, kami pasti. Itu makna dalam bahasa Arab ni ada huruf-huruf taukid. Macam kita pun ada taukid kita sendiri nak mengukuhkan, menguatkan ayat tadi. Kalau saya orang Kedah. Orang Kedah pun dia ada bahasa, setiap negeri dia ada logat taukid dia sendiri. Nak cerita sungguh-sungguh. Orang Kedah apa-apa pun, kalau dia nak habaq benda tu sungguh-sungguh, dia akan kata, kita tengok satu orang ni motor kereta laju nak mampuh itu dia mesti ada. Mampuh itu taukid lah. Makan sedap, sedap nak mampuh bahang. Apa dah? Nak mampuh tapi sedap. Manis nak mampuh, sedap nak mampuh, cantik nak mampuh. Dia semua nak mampuh. Hak mampuh juga. Nak cerita mampuh itu sungguh-sungguh. Itu makna dalam bahasa Arab dipanggil taukid. Jadi kami pasti, kata Allah, akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, minal khawf wal ju' dan juga kelaparan, dan juga wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, jiwa dan juga buah-buahan, wal anfus, dan juga jiwa dan buah-buahan, wa thamar wa basyiris sabirin. Tapi di akhir ayat Quran sebut segala ujian yang Allah Taala bagi tadi, berikanlah kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi subhanallah, jadi saya ajak untuk diri saya terutamanya, dan juga semua sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat sekalian, untuk kita sentiasa menjadi orang yang sabar bila mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga bila dapat nikmat, jangan kita lupa pada Allah untuk kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dapat nikmat syukur bila diuji, kita banyak bersabar. Maka inilah ciri-ciri orang-orang yang beriman yang sebenar. Maka mudah-mudahan kita mohon doa pada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah Taala mengangkat ujian wabak penyakit ini dengan secepat mungkin dan memberikan pahala ganjaran kesabaran kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita semua, Allah Taala memasukkan kita ke dalam syurganya nanti, insya-Allah taala. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih kepada pihak penganjur yang menganjurkan kuliah duha pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah. Wallahu taala alam. Yang baik daripada Allah Taala, mohon maaf secara silap, segala kekurangan dan kelemahan kejahilan daripada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sampai satu tahap dia rasa nak bunuh diri. Bagaimana orang awam kalau